Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya rasa di situ itu ada Iban soal. Nama beritahu Yang mana saya hari itu sebenarnya jemputan kita banyak tetapi memandangkan cuaca kita tu ada kurang bagus, kurang baik, maka banyak siapa turun. Tapi alhamdulillah dengan adanya tubuh penyakit pun dah cukup. Alhamdulillah saya fikir untuk dengar ceramah Parti Sedar Rakyat Sarawak. Jadi sebenarnya apa yang tujuan kita nunggah-nunggah orang menghadiri ceramah kita tu? Sebenarnya kita tu nak buka parti baru. Parti baru nak bertanding dalam election akan datang. PRN 12. Okey. Kita akan bertanding di semua kawasan. 82 kawasan dan semua tempat-tempat kita sudah ada calon. Sudah ada orang berminat ada orang berminat nak jadi calon. Tapi MKT lagi mikir siapa calon-calon yang lebih sesuai, winnable candidate, baru kita madah siapa-siapa calon kita. Tapi pada masa tu kita lagi masa permulaan, lagi ada setahun setengah lagi no election, iaitu pada tahun 2021, dan kita terpaksa malah preparation persediaan secepat yang mungkin kita akan bergerak. Lepas tu di situ hari itu adalah ceramah kita yang terakhir di kawasan Kuching. Lepas tu kita akan bergerak di Lingga, terus ke Seri Aman. Sebab biar kita nanggar itu si banyak kita pun ahli jatuh kawasan MKT hadir kerana kami orang berpecah. Ada yang pergi Sebangan dengan Sibuyo. Okey, lepas Lingga dengan Seri Aman, kita ke Sebangan dengan Sibuyo, Oyak, Igan, Matu, Daro. Semua kita dah ngatur dan banyak MKT dah pergi semua tempat, dan bila masa tiba saya akan hadir untuk memberi ceramah. Jadi apa sebenarnya kita tanya lah, apa sebenarnya nak dipolah oleh Parti Sedar tu? Apa kena Parti Sedar tu ditubuh? Banyak orang bertanya kepada kami orang, apa berada parti banyak, apa kena kita parti tubuh? Kita tu adakah nak pecah orang Melayu kah? Macam-macam soalan. Okay? Jadi kita sedang nak pecah orang Melayu. Karena sebelum tu pun orang Melayu dah pecah. Ada yang pergi PBBM, ada yang pergi PKR, ada yang pergi Amanah. Jadi mana masuk dalam Sedar, saya ada masalah. Okay? Jadi yang si suka dengan GPS masuk Sedar, yang si suka dengan Pakatan Harapan masuklah Sedar. Kita invite semua orang. Alright. Jadi apa sebenarnya tujuan Sedar tu dipolah? Banyak orang bertanya. Sedar tu sebenarnya ditubuhkan kerana directly saya mandang kita nak ambil alih kerajaan. Ya aja. Otherwise si guna jawab bertanding. Kita sempat ambil alih kerajaan. Berapa kita bertanding 82 kursi. Sudah ada semua calon. Okay, standby. Apa kena kita nak ambil alih kerajaan? Adakah kerajaan kita tu si sesuai, si bagus? Oh bagus. Si ada orang madah kerajaan si bagus. Tidak dipertikaikan GPS. Ada memulahkan pembangunan. Banyak pembangunan. Tidak dipertikaikan Pakatan Harapan. Pun banyak malah pembangunan. Mudah aja Sarawak jadi Kedatuk. Tapi mudah kedaya kena Sedar mau nubuh parti lagi. Udah tahu Datuk semua bagus. Sedar malah parti baru melawan nak ambil alih kerajaan kerana tidak kerajaan pada masa tu isi mementingkan sosioekonomi rakyat. Yang penting. Kerajaan kita tu isi mementingkan kehidupan rakyat. Negara kaya. Tetapi rakyat masih hidup miskin. Si guna kita untuk memegah-megah dengan kekayaan kita.
Si guna kita memegah-megah dengan apa pembangunan yang kita buat, jalan raya, bla macam-macam. Jembatan untuk dalam hari keluar ni siapa? Apa faedah? Tak ada faedah. Mun rakyat kita masih susah hidup. Nak makan pun susah, nak beli beras pun susah. Apa faedah? Oh, isi kata sidaknya dah. Apabila kita mula development infrastructure, mula jeraya bangunan macam-macam dipolah semua makan duit, kehidupan rakyat akan meningkat dengan sendirinya. Kata sidak. Saya madah, isi ada kedaya. Isi ada kedaya. Walaupun tanggal tak di KL nun, apa sih ada? LRT kan, apa pembangunan sih ada di KL? Semua dah maju. Tapi rakyat masih susah. Yang nampak teori nya salah. Salah ya. Jadi untuk apa membetulkan keadaan, bila kita membangunkan infrastruktur semua, kehidupan rakyat mesti dibangun bersama. In tandem kata orang putih, mesti seimbang. Kerek kanannya mesti seimbang. Baru pembangunan kita ada, kehidupan rakyat pun senang. You see? Dua gitu mesti jalan serentak. Tapi nampaknya tidak mementingkan rakyat. Okay? Rakyat susah, tapi negeri kaya. Negeri Sarawak terkaya di Malaysia. Di antara 3 negeri yang terkaya di Malaysia dengan hasil minyak, hasil buminya. Tetapi di antara negeri yang termiskin. Terbalik ini. Si patut. Sebabnya lah sedar di pola. Okay. Supaya yang gap tu antara dua tu, yang ketidakseimbangan tu dapat diperbetulkan. Kita ada development, rakyat pun senang. Okay. Jadi kena kita juga rakyat senang. Itulah perjuangan sedar. Okay. Kita ada dasar, Okay. Dasar yang pertama kita panggil dividen asasi Sarawak. Okay. Apa dividen asasi Sarawak? Apa dividen asasi Sarawak? Banyak kali saya sudah beri ucapan dengan cia-cia sini. Banyak orang dah faham, tapi ada kedak masih was-was belum faham lagi. Dividen asasi Sarawak itu adalah dividen. Dividen di mana tiap-tiap rakyat Sarawak seharusnya menerima dividen hasil daripada keuntungan negeri Sarawak. Terutama sekali keuntungan hasil bumi. Bila negeri Sarawak mengeluarkan minyak dan gas, yang hasil bumi Sarawak bila negeri Sarawak mengeluarkan hasil bumi, minyak dan gas, tiap-tiap rakyat Sarawak ada hak di atasnya. Jangan dipertikaikan hak tu. Bila kita dihidupkan Allah Ta'ala, tu setelah hal agama sikit je lah, pandai macam ustaz. Bila kita dah dihidupkan di negeri tu, di Sarawak tu, Allah Ta'ala lagi tak tahu tingkahnya di bawah bumi kita tu, harta, minyak tingkahnya, gas tingkahnya, pakai kita hidup. Kita hidup. Tapi kita ada masa sih? Siada masa. Jadi dalam dasar pertama kami orang, iaitu dividen asasi Sarawak, tiap-tiap rakyat Sarawak berumur 18 tahun ke atas akan diagihkan dividen sebanyak RM100 sebulan tiap-tiap bulan. Ya. Dari sini dia datang, dari untung minyak, dari untung gas. Berapa agak belanjanya? Population kita di Sarawak tu hanya 2.7 juta aja, 2.8 juta. 700,000 yang minyak kecil, berapa kita beri 18 tahun ke atas. Minyak di sekolah. Dan 700,000 tadi 18 tahun ke bawah. Grup-grup sekolah tu kita akan beri macam-macam program sekolah lah. Okey? Untuk program sekolah ada. Jadi yang kita beri duit cash, dividen. Cash adalah untuk 18 tahun ke atas. Tiap-tiap bulan akan kita agihkan RM100 seorang. So simple. Benda tu sebenarnya senang. Tiap-tiap bulan dapat terima. Mun keluarga dalam keluarga ada 5 orang.
Laki bini, ada anak 3. 18 tahun ke atas. Berarti tiap-tiap seorang 500. Bini 500, laki 500, anak 500, 500, 3 orang 500. Di keluarga ya akan menerima 500 tambahan tiap-tiap bulan. Terima duitnya. Bukan duit kita, duit kerajaan. Duit kerajaan pergi ke rakyat. Apa salah? Apa perlu semua selagi ada duit? Apa tadi? Bajet 2019 12 bilion. Apa ya? Beri 2 bilion dengan orang, 10 bilion pakai bola development. Apa? Susah. Si rakyat kita susah gila hidup. Kita asyik tangga orang susah. Kemiskinan orang kampung. Udah jak miskin hidup. Air siap dah, api siap dah, nak double triple kena. Si nak Datuk. 56 tahun dah sidak kerajaan, siap dah mikir. Benar-benar Datuk. Bedek. Jadi, parti sedang nak mengubah semua keadaan. Ubah. Apa sebab kita dapat beri RM100 seorang? Mun population 2 juta, RM100 seorang, kita hanya belanja 2,4 bilion setahun. 2,4 bilion setahun. Keuntungan kita setahun berapa negeri? 8 bilion average. Lebih kurang 8 bilion. Ambil dari 8 bilionnya, 2 bilion berikan rakyat dulu, bagi-bagi sikit seorang, 6 bilion pakai mula development. Apa susah? Si perlu jumlah development 8 bilion, 10 bilion entam habis pakai development. Kenapa guna mula development mula rakyat hidup susah? Betul. Apa susahnya? Dapat dikerja sih? Dapat. Karena ya sih banyak duit pakai ya. Si banyak. Kena semua lah. Tanya-tanya lah, pernah semua lah. Benda ya senang mah. Rakyat dapat. Rakyat pun enjoy suk. Sup lain si apa? Si adalah sup makan. RM100 dapat banyak nak dia enjoy. Kena nambah beras, kena nambah gula di rumah. You see? Now, ya dari segi pembahagian dividen. Okey, saya nak kita sini kena dengan ekonomi. Ekonomi negeri. Okey. Dalam ekonomi, bila kita belajar hal ekonomi, yang pentingnya duit berpindah tangan. Kita orang putih panggil transaction. Duit berpindah tangan ataupun economic stimulus. Okay. Dan tulang belakang ekonomi sesebuah negara, sebuah negeri adalah terletak kepada perniagaan kecil. Okay. Oleh kerana ya, tuklah ditolong kita. Bila duit dibagikan seorang-seorang, dapat setahun belanja kita orangnya 2.4 bilion. Berapa kita belanja orang? Okey. Kita cepat nanggar ya, kita nanggar sikit sikit-sikit. Seorang dapat RM100 sebulan. Okey. Mun tahun belanja RM10. RM10 aja pakai minum di kedai kopi. Okey, RM10. Okey. Setahun jumlah pemberiannya adalah 2.4 bilion. Berarti 10% berapa? 240 juta. 240 juta duitnya pergi ke kedai kopi. Sekitar RM10 aja deh. Ya sih? Tanggal. Gini dia pecah. Andai kata kita belanja RM10 lagi, tak duit tiba tak 100 deh, RM10 pakai beli sayur. Setahun 2.4 bilion. 10%, RM10 tak 10% daripada 100. 2.4 bilion, 10%, 240 juta. 240 juta duitnya pergi ke sayur. Setahun. Sedia ajak sidak iban, sidak mana-mana, sidak berisi kebun sayur. Standby. That money goes to you. Duitnya pergi ke kita orang. See? No kena tu. Very, very important. Orang ni, lainnya, saya heran benda kata sepatut ditanggal, tapi si ditanggal. Si indah. Nah. Benda kata senang sebenarnya. Fikirkan, jangan nanggal betul aja. Jangan nanggal belah bangunan aja. Jeraya
jembatan untuk laki rakyat tanggal juga. Rakyat tu tanggal juga. Ada beras, ada gula tu rumah. Ya tanggal juga. Mungkin kita tanggal dua belah kiri kanan, bawa betul kita pun dasar. Strategi perbuatan kita bawa betul. Ya. Betul. Mungkin kita Melayu kita tanggal di atas saja, tanggal bah juga. Dia bah lebih kurangnya. Ya dasar pertama. Jadi bila kita sudah menang jadi kerajaan, kita akan agihkan dalam masa 3 bulan ke 6 bulan. Lebih kuranglah dalam masa saya. Kita akan agihkan, mulai agihkan RM100 tiap-tiap seorang. Umur 18 tahun ke atas. Berarti kita ada 10 anak 18 tahun ke atas. 1,000 keluarga terima sebulan. Plus mak bapak 1,200. Tiap-tiap bulan menerima. Duit apa ya? Duit tampun. Duit kita pun, duit minyak. Duit minyak kalau kita pun. Hak kita pun ya. Our own money, kita pun duit hak kita. Saya pun ada hak saya. Semua kita ada hak. Kita ngambil hak kita balik. Lama-lama tu duit yang di sisain kita bagi kita. Sepatutnya duit yang bagi kita. Sepatutnya. This very important. Kita mesti faham lah itu. Okey. Ya dasar oleh kerana saya siap nambah panjang gila kerana hari itu tanggungjawab hijab. Maka saya teruskan aja sikit persatu. Dan juga siap menghabis semua 10 dasar semua tu. Pernah dicerita saya itu deh. Tapi masa tu dah singkat. Saya beri dalam 3-4 dasar aja lah yang penting supaya kita dengar apa lagi bersedar. Ya, siapa satu ingat kita duit dah RM100. Ya, tutup cerita ya. Saya sedang menang. Tak kaya perapak tangan, ganti RM100 seorang. Gue banyak cerita. Duit dah dikira kami orang. Ada duitnya. Lebih daripada cukup. Dasar nombor 2. Kita panggil tabung hak ekuiti rakyat Sarawak. Jangan campur mula-mula tadi. Mula-mula tadi kita dapat RM1 sebulan dah. Tu kita mikir hal tabung. Tabung hak ekuiti rakyat Sarawak. Tabung. Kita mula sikit tabung. Macam tabung haji juga. Macam tabung angkatan tentera juga. Tabung. Bezanya tabung haji tu kita ngeluar duit dalam tabung haji. Nyimpan duit, simpan ujung 5 tahun, 10 tahun. Kita ngambil keluar, kita pergi haji. Tabung hak ekuiti rakyat Sarawak tu kita perlu nyimpan duit dalam tabung. Kerajaan kami cari duit. Pangkalan tabung, untungnya bagi rakyat. Gini caranya. Tu caranya. Tiap-tiap perusahaan, sebelum saya kisah sebenarnya kita lah. Negara-negara lain yang kaya raya, siap dah nunggu duit minyak, siap dah nunggu duit gas. Negara-negara lain semua kaya raya sedaknya atas pertanian. Macam-macam. Vietnam, Jakarta. Ada punanya minyak, tapi keuntungan daripada pertanian lebih jauh besar daripada hasil bumi. Kita nak pergi ke Asia. Kenapa tak pergi Asia? Kerana tanah kita besar. Tanah kita sebesar Melaya. Dan tanah kita tidak dipergunakan dengan betul. Sekejap-sekejap kelapa sawit. Apa jadi ke kelapa sawit? Tak tu pasal tak tahu lagi. This is the thing. Oleh kerana kawasan tanah kita besar, maka kita akan membuat membuat pertanian. Agriculture blueprint kita akan atur. Apa pertanian tu? Okey. Bunyinya kecil tapi pertanian tu lah besar. Sebagai contoh lah, kita akan buat banyak. Tapi sambil kita secontoh sikit-sikit lah. Kita akan menjadi pengeluar gula yang terbesar. Kenapa? Karena kita banyak tanah, kita pakai nanam tebu. Gula tu hanya negara-negara di temperate climate tu. Cuaca tu nggak dapat produce gula. Tempat-tempat sejuk sih dapat. Apa sebab? Karena tempat-tempat kita tu nggak dapat tanam tebu. Tempat-tempat di atas tu sejuk, saya dapat tanam tebu.
So, temperate yang lah. Keperluan gula tu di dunia tu banyaknya hingga negara-negara yang pengeluar gula si cukup ngeluar gula. Si cukup. Sehingga negara-negara luar, negara-negara Eropah semua menggunakan sos-sos lain untuk membuat gula. Bukannya kita jemput gula-gula ribu juta bisnesnya. Ribu juta. Bisnes kita tu kita mula dalam kilang gula tadi, syarikat gula tadi 49% tabung pun. Tabung nak rasa tadi. 51% perintah pun. Ya. 49% kita pun. 51% perintah pun. Ujung tahun untung tak 49% tak ambil keluar bagi. Bagi lagi kita dengan rakyat semua. Bagi. Yang contoh sikit je. Belum kita kelakar hal lain. Kita nak mula sapi juga. Bunyi kecil tapi besar. Sehingga kerajaan negeri Sarawak beli tanah di Australia pakai nginang sapi. Mun sedar jadi kerajaan, saya ada lagi membeli tanah di Australia nginang sapi. Mungkin tanah kita di Australia di bawah kerajaan kita jual, kita nginang di Sarawak. Berapa puluh ribu ekor, ratus ribu ekor. Pola sudah sinun. Ya aja, sama aja. Projek penginang sapi di Sarawak tu, company-nya 49% dipunyai oleh rakyat, 51% dipunyai oleh kerajaan. Untung daripada 49% tadi, ujung tahun ambil keluar, kita bagi lagi. Jadi dua duit kita dapat. Satu duit daripada dividen mula-mula tadi, dividen hasil bumi. Duit kedua daripada keuntungan perniagaan kita tadi. Bila kita jadi kerajaan, duit ada cukup, kita akan invest, kita akan murah perniagaan yang kita akan murah hanya yang menguntungkan lah. Nak si untung ngasih perlu di pola kita. Banyak kerja tu, banyak sana meluar kita apa projek-projek yang sedang mendatangkan keuntungan. Si gunalah nak madah cita nak raya. Banyak merugikan semua kita tolak. Mana nak rugi tutup. Kita mau bisnes-bisnes yang untung aja. Apa sebab kita mau bisnes yang untung? Kerana setengah keuntungannya untuk rakyat. Gini kita nak mula bisnes rugi, nak pada tunggu rakyat. Sini oleh modal pakai tambahan bisnes tu yang besar tadi. Dari kerajaan. Modal kerajaan beri, untung bagi dua. Ianya. Besar, ribu-ribu juta. Itulah nak dikerja kita. Sebab lah, apabila kita mikir sedar, patut timbul, hati sedar, harus timbul, melawan kerajaan kini itu yang sudah ada federal ataupun state. Kita mesti bergerak. Jika kita nak menyelamatkan pun, kita mesti bergerak. Kenapa? Siapa lain orang nak berani nak bergerak. Kelakar banyaklah. Madah tu si betul. Tapi bila nak bergerak buka parti baru, seorang pun si berani. Si mau. Jadi, sedang enggak ada. Jadi sedang kita buatlah. Lawan. InsyaAllah, mudah-mudahan orang bersama kita, rakyat bersama suka dengan apa di pola kita tu, support sedang. Support sedang. Mun rasanya ingin nak mencari duit perintah, support sedang. Senang aja. Ya aja tujuan kita. Tujuan parti sedang tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menolong rakyat supaya kehidupan rakyat terbela. Ya aja. Apa guna kita bersih parti? Wow, kita kontrol lagi Sarawak. Abok pun tak ada. Memanglah nampak development, tapi tanggal orang di pesisir pun tanggal ni rupa tidak. Kehidupan orang ya melipati. Kita tahu yang sebenarnya jadi ketua tu ataupun jadi kerajaan tu
Dalam hati tu. Dalam hati tu mau bagus. Saya dapat di situ aja. Malah planning tu cepat. Hati tu mesti ada dengan rakyat. Mau dapat. Selagi hati tak ada, sampai bila pun rakyat akan hidup susah. Sampai bila pun rakyat akan hidup mengana. 56 tahun sudah kita kena tu. Kita nak nunggu bila lagi? Nunggu 44 tahun lagi supaya silap genap jadi 100 tahun. Si patut. Tukar. We must change. Kita mesti tukar. Dengan kaedah baru. Cara baru. Pemikiran baru. Okay? Now. Faham? Ayat tadi. Dasar nombor 2. Yang akan dipolah sedar. Apabila sedar jadi kerajaan.